Selamat sejahtera kepada lekturer kita iaitu Dr. Muhammad Fisul. Hari ini saya Kirtik serta rakan saya Brian, Ricky dan Hanif daripada grup 7 akan membentang tentang wabak penyakit COVID-19. Sekarang Ricky akan meneruskan dengan pengenalannya. Apakah COVID-19? Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik penyakit coronavirus 2019 yang berterusan secara global. Virus ini merebak dari orang ke orang, terutamanya melalui titisan pernafasan yang disebabkan oleh batuk atau bersin dengan cara seperti selesema. Pandemik COVID-19 telah disahkan berebat di Malaysia pada 20 Januari 2020. Sehingga 22 Julai, terdapat 8,831 kes yang disahkan dengan sebanyak 8,566 kes telah pulih serta 123 kes kematian. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia membuat ucapan di televisyen dan mengumumkan Perintah Kawalan Perkhidmatan iaitu PKP untuk Malaysia sebagai langkah pencegahan terhadap wabak COVID-19. Sejak itu, Malaysia melalui 7 fasa Peringkat Kawalan Perkhidmatan dengan semua tindakan tegas yang disokong oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk secara efektif membentuk wabak COVID-19. Dari fasa pertama hingga fasa keempat adalah dari 18 Mac hingga 3 Mei 2020. Fasa kelima dan keempat adalah Peringkat Kawalan Perkhidmatan bersyarat adalah dari 4 Mei hingga 9 Jun 2020. Dan akhirnya fasa ketujuh, Peringkat Kawalan Perkhidmatan pemulihan adalah dari 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. PKP ini terpaksa diterus kerana hanya langkah ini sahajalah yang mampu mencegah wabak COVID-19 daripada terus menulang dan membahaya bukan sahaja nyawa manusia, malah sosial ekonomi negara. COVID-19 yang membuat kita semua terkekak di rumah mungkin barangkali selama berbulan-bulan telah mengubah hubungan kekeluargaan kita dan beberapa cabaran telah dibuncuk. Seterusnya, Brian akan terangkan cabaran-cabaran tersebut. Berdasarkan puisi penantian karya Marini Aziri, beliau telah menerangkan bahawa impak yang diberikan oleh kedatangan COVID-19. Puisi ini telah menerangkan sesebuah keluarga petani telah menghilangkan rezeki mereka. Pengarang telah memerihakan padang rezeki sebagai income sesebuah keluarga. Namun, kedatangan COVID-19 telah menjadikan padang sebagai sebuah tanah larangan. Ini telah membawa kesan keluarga mereka telah menghadapi masalah kewangan dan tidak mampu memberi makanan kepada keluarganya. Cabaran yang dibawa oleh COVID-19 adalah dahsyat dan banyak adalah tidak dapat dalam berfikiran kita. Banyak keluarga telah kehilangan kerja dan tidak mampu bertahan selama COVID-19. Sekarang, Hanif akan membincangkan bahawa isu-isu yang berlaku pada masa PKP. Antara punca-punca yang berlaku semasa PKP yang menimbulkan isu-isu kepada institusi keluarga ialah tidak boleh ke sana ke sini. Ini telah menghadkan pergerakan mereka daripada keluarga mereka. Seterusnya, hilang punca pendapatan. Ini kerana PKP telah mematikan sektor ekonomi yang menyebabkan ekonomi yang merundum. Dan akhir sekali, hilangnya kepercayaan yang meruntuhkan institusi kekeluargaan. Antara kesan yang berlaku kepada institusi keluarga
ialah tekanan emosi berlaku akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebuah artikel dari bernama oleh Nina Muslim, seorang petugas rumah sakit tua, berkongsi bahawa beliau mengalami tekanan emosi kerana beliau sudah 3 bulan lebih tidak bertemu dengan bapanya yang sakit. Beliau berasa bimbang kerana PKP ini akan dijangkakan dilaksanakan sehingga akhir tahun 2020. Seterusnya, kadar perceraian yang meningkat. Seorang peguam cerai, Steve Lee, dari Shanghai menyatakan sebanyak 25% permohonan cerai telah meningkat di syarikat guamannya. Ini berlaku kerana dari tekanan emosi malakewangan dan berlakunya curang kepada pasangan masing-masing semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan. Mengambil iktibar dari China, kerajaan perlulah menyediakan insentif untuk mengelakkan perkara ini berlaku kepada institusi keluarga di Malaysia. Walaupun sebarang permohonan cerai tidak akan diterima semasa Perintah Perkawalan Pergerakan dilaksanakan. Seterusnya, Brian akan memberi cadangan untuk menangani masalah semasa ini. Berdasarkan artikel yang dikaya oleh Profesor Dr. Yusri Yusof, beliau telah berkongsikan beberapa cadangan yang kita dapat menuangkan pada masa PKP. Yang pertama, ahli keluarga dapat memupuk amalan menghargai diri sendiri. Kita boleh menghargai diri sendiri dengan melakukan hobi atau aktiviti di rumah bersama ahli keluarga. Seterusnya, PKP telah memberi peluang untuk ahli keluarga memupuk hubungan keluarga. Ahli keluarga masih dapat berhubung kasih melalui telefon atau panggilan video walaupun ahli keluarga tidak bersama sama satu lain. Di samping itu, ahli keluarga harus memupuk amalan baik untuk menangani masalah keluarga semasa PKP. Ahli keluarga dapat mengurangkan pertengkaran antara satu sama lain. Selain itu, PKP juga memberi peluang untuk kita membantu orang yang perlu keperluan. Kita harus memberi bantuan kepada sesiapa yang mahu menyumbang sekadar mampu bagi meringankan beban mereka. Akhir sekali, PKP juga adalah masa emas untuk kita belajar ilmu atau kemahiran baharu. Contohnya, PKP telah menerokai bisnes baharu dan menggunakan aplikasi online sepenuhnya. Penggunaan transaksi tanpa tunai semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia melalui aplikasi digital. Sekarang, Ricky akan membincangkan tentang soal selidik bahawa cabaran keluarga pada tempoh PKP. Okey. Dalam survei yang kumpulan kami buat, ia menunjukkan cabaran dan pembelajaran yang diperoleh oleh rakyat dan dalam tempoh PKP ini. Dalam tempoh PKP, beberapa cabaran telah dihadapi oleh seluruh keluarga secara fizikal dan mental. Cabaran-cabaran ini bukan hanya dihadapi oleh rakyat Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Dalam bincangan ini, beberapa cabaran akan ditunjuk dari perspektif pelajar Universiti Teknologi Petronas. Survei pertama adalah sifat penambung dan berjimat amat penting semasa PKP. Ini juga merupakan sebagai pelajaran yang penting kepada seluruh dunia. Dalam statistik ini, terdapat 57 daripada 76 respons sangat setuju sifat berjimat dan mereka menghadapi masalah kewangan. Masalah kewangan adalah salah satu kesan negatif kepada individu dan keluarga. Brian akan teruskan survei seterusnya. Soalan selidik yang kedua, majoriti telah bersetuju bahawa sikap malas dan membuang masa telah
pada tempoh PKP. Ia telah termasuklah 28% memilih sangat setuju dan 26 memilih setuju. 31 telah memilih pilihan neutral dan hanya 9 memilih tidak bersetuju dan 3 memilih sangat tidak bersetuju. Sekarang Hanif akan meneruskan soalan yang ketiga. Daripada 76 responses yang diterima, sebanyak 38.2% telah bersetuju bahawa produktiviti dan prestasinya di rumah telah berkurangan berbanding dengan waktu di universiti. 26.3% memilih setuju, 23.7% memilih pilihan neutral dan sebahagiannya memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Seterusnya, Kirtik akan menyambung soalan. Untuk soalan survey keempat, iaitu menghadapi kesukaran untuk meluangkan masa dengan kawan-kawan semasa PKP, terdapat sebanyak 47.4% memilih sangat setuju, 26.3% memilih setuju, 21.1% memilih neutral dan selebihnya memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk soalan survey kelima pula, iaitu pergaduhan antara ahli keluarga semasa PKP, 64.5% telah memilih sangat setuju, 25% memilih setuju, 5.3% memilih tidak setuju dan selebihnya memilih neutral. Kesimpulannya, wabak COVID-19 ini akan terus meningkat jika kita tidak mengambil langkah untuk menghapuskannya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam waktu kritikal seperti ini, masyarakat perlu memberi kerjasama dan perlu berfikir dan tidak dengan bijak. Jika arahan kerajaan tidak menyeluruh, gunakanlah akal dan matlamat yang ada untuk membuat tindakan bijak. Matlamat sekarang adalah untuk meningkatkan potensi virus bercambah. Akhirnya, saya harap setiap individu akan memainkan peranannya untuk mengatasi masalah wabak COVID-19 ini. Terima kasih.